Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Subjek MPU 2163 Pengajar Malaysia. Lecturer Madam Wan Nur Hasila Wan Hassan. Video pembentangan berkumpulan daripada kumpulan 1. Filem Melayu klasik yang dipilih ialah Sarjan Hassan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Nur Ezrina Alisa binti Cik Omar 203022 Yasmin Christina binti Ikwan 20202249 dan Rahma Nur Sarah binti Haris Faizal 18202031. Filem Melayu klasik yang bertajuk Sarjan Hassan diterbitkan oleh Malay Film Production Ltd dan Shaw's Malay Film Production Ltd. Filem ini diarah oleh Lamberto Avellana dan P. Ramlee. Filem ini dilakonkan oleh ramai pelakon terkenal tanah air. Antaranya ialah P. Ramlee sebagai Sarjan Hassan, Saadiah sebagai Sama, Daing Idris sebagai Pak Lebay, Jin Samsudin sebagai Aziz dan banyak lagi. Filem ini menggambarkan kesusahan dan keberanian masyarakat tanah Melayu di zaman peperangan menentang Jepun. Filem ini juga diambil oleh kisah sebenar. Sarjan Hassan atau nama penuhnya Hassan bin Haji Uthman merupakan seorang askar tanah air berpangkat sarjan yang hebat dan berani dalam menentang Jepun dan komunis. Filem Sarjan Hassan bermula di kawasan tanah perkuburan. Ketika Hassan berusia 10 tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Beliau menjadi yatim piatu dan kerana ayahnya merupakan bekas pekerja Pak Lebay, Hassan diambil sebagai anak angkat. Pak Lebay mempunyai seorang anak lelaki bernama Aziz. Aziz tidak suka Hassan tinggal serumah dengannya. Akan tetapi, pembantu rumah Pak Lebay, si Minah, menyayangi Hassan seperti anak sendiri. Aziz sering mendera Hassan, tetapi Hassan menghadapinya dengan tenang dan tabah. Suatu ketika, Aziz telah mengapi-apikan kawan sekolahnya yang bernama Buang dengan menyatakan Hassan boleh menewaskannya kalau berada kekuatan, yang mana ini menyebabkan Buang mencari pasal dengan Hassan supaya perkelahian berlaku. Hassan enggan melayan kerenah Buang, bagaimanapun pergaduhan berlaku juga. Tetapi Hassan tidak melawan. Hassan amat disenangi oleh Samah dan dia sering membela Hassan jika berlaku pergaduhan di antara Hassan dan Buang. Hubungan di antara Samah dan Hassan terjalin dengan lebih mesra apabila dewasa. Samah tidak sukakan Aziz walaupun Aziz telah jatuh hati kepadanya. Suatu hari, Aziz terbaca dalam surat khabar bahawa askar Melayu memerlukan orang baru. Aziz meminta kebenaran Pak Lebay untuk memohon dan telah dipersetujui. Hassan juga yang menyatakan hasrat untuk menjadi askar dan meminta izin Pak Lebay untuk pergi. Tetapi hasratnya tidak diberikan keizinan. Pak Lebay lebih suka Hassan berada bersamanya supaya dapat menguruskan sawah dan ladang di kampung. Hassan merasa kecewa kerana tidak diberikan keizinan. Bagaimanapun, setelah dihina dan disindir oleh Aziz, sebelum berangkat ke Port Isen serta kawan-kawannya dan orang kampung, Hassan tekad untuk meninggalkan kampung dan pergi ke Port Isen untuk memohon menjadi askar tanpa pengetahuan Pak Lebay. Minah tahu yang Hassan akan pergi dan dia telah memberitahu Samah. Samah telah menemui Hassan sebelum Hassan bertolak menaiki bas. Samah merestui pemergian Hassan dan berjanji akan menunggu kepulangan Hassan. Di Port Isen, Hassan telah diterima menjadi askar. Ketika Hassan menjalankan latihan, dia telah melaksanakan latihan dengan penuh dedikasi sehingga dia dinaikkan pangkat daripada Lance Corporal ke Corporal kemudian ke Sergeant, yang mana ini meninggalkan Aziz terus kekal dengan pangkat privatnya. Sementara itu, Pearl Harbor di Lautan Pasifik, kubu kuat tentera Amerika Syarikat telah diserang oleh tentera Jepun, dan ekoran itu Jepun terus memperluaskan wilayahnya termasuklah ke Malaya. Tentera Jepun mendarat melalui Kota Baru. Ini menyebabkan askar Melayu yang berada di Port Isen berpindah dan berpecah ke dalam beberapa kumpulan untuk pergi ke dalam hutan bagi menyusun strategi menentang Jepun. Begitu juga dalam penentangan dengan tentera Jepun. Hassan dan orangnya terpaksa berundur dan meminta bantuan daripada kumpulan askar Melayu yang lain, yang mana terdapatnya Aziz bersama.
Aziz telah menerangkan terdapat sebuah lori yang bermuatkan makanan dan senjata didapati tersadai selama 4 hari dan mencadangkan supaya mereka pergi mengambilnya. Walaupun Hasan berkeras bahawa itu ialah perangkap daripada tentera Jepun, namun disebabkan Aziz berkeras juga dengan hati yang berat, terpaksa jugalah Hasan pergi bersamanya. Memang benar apa yang dikatakan Hasan, ia sememangnya perangkap dan di dalam pertempuran dengan tentera Jepun itu ramai yang tewas. Hasan sendiri serta Aziz ditawan dan ditahan di kem tahanan perang Jepun. Semasa dalam kem tahanan itu, Hasan membuat rancangan untuk melepaskan diri. Dia berjaya, tetapi Hasan terkena tembakan dan kemudian jatuh pengsan di tepi sungai. Apabila Hasan menyedarkan diri, Hasan mendapati dirinya berada di dalam kumpulan gerila yang diketuai oleh Kapten Holiday. Hasan telah diselamatkan oleh kumpulan gerila tersebut. Pada masa yang sama, Buang telah dilantik menjadi kapitan Jepun dan selalu memujuk Samar untuk bersetuju berkahwin dengannya. Buang menyatakan bahawa Hasan sudah mati dan dengan jawatannya, Buang mengambil kesempatan untuk mengugut dan mendera orang kampungnya sendiri. Buang telah bertindak untuk menangkap bapa Samar kerana bapanya telah mendapati memiliki radio. Bagaimanapun, melalui Ahling, seorang penjual sayur, Samar mendapat tahu bahawa Hasan masih hidup dan dia meminta pertolongan Hasan untuk membebaskan bapanya yang akan dibawa ke Melaka untuk dipancung. Satu serang hendap yang dilakukan oleh Hasan serta orang-orangnya telah berjaya menyelamatkan bapa Hasan. Hal ini menyebabkan ketua Jepun, Master, marah dan Buang menangkap orang-orang kampung termasuk Pak Lebay, Samar dan Minah. Amerika Syarikat melancarkan bom atom di Hiroshima dan ini menyebabkan peperangan tamat dan Jepun menyerah diri. Hasan meminta Kapten Holiday membantunya menyerang markas tentera Jepun di mana Pak Lebay dan Samar ditahan. Dalam serangan itu, banyak tentera Jepun yang mati, termasuk Master. Bagaimanapun, Buang berjaya melarikan diri ke kampung. Berikutan kejayaan serangan tersebut, bendera Jepun pun diturunkan dan dia naikkan pula bendera Union Jack di mana pada ketika itu, British masih lagi menjajah Malaya. Ramai orang tahanan Jepun turut dibebaskan termasuklah Pak Lebay, ayah angkat Hasan dan Samar. Buang yang bercadang untuk melarikan diri dari kampung tempat tinggalnya terperangkap dan dikelilingi oleh orang-orang kampung yang mahu membunuhnya kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh Buang. Dia mengugut membunuh siapa saja yang menghalangnya untuk melarikan diri. Pada saat itu, Hasan sampai dan kemudian mencabar Buang supaya bertarung dengannya. Dan Buang tiada pilihan lain selain daripada bersetuju untuk bertarung dengan Hasan. Dalam perkelahian yang sengit itu, akhirnya Buang tewas dan terbunuh dengan tikaman pisau kepunyaan sendiri. Aziz pula telah dibebaskan dari tawanan Jepun di Thailand, kembali ke kampung dan dalam pertemuan dengan Hasan, Aziz memohon kemaafan dan Hasan sebagai seorang yang baik hati tentu sekali memaafkannya. Hasan dan Samar kini membuat persiapan untuk berumah tangga. Begitulah merupakan sinopsis daripada filem Sarjan Hasan yang dipilih oleh kumpulan 1. Walau bagaimanapun, kisah dan jalan cerita yang dipaparkan dalam filem Sarjan Hasan itu bukanlah kisah sebenar. Tetapi apa yang ingin ditekankan kali ini adalah tentang semangat juang yang ditunjukkan dalam filem yang ada dalam diri beliau. Beliau dikenali sebagai seorang patriot yang gemilang dan terbilang yang pernah ada dalam askar Melayu kerana kejayaan beliau dalam menentang pengganas komunis ketika menjadi ketua seksyen dan pelantun dalam batalion 4 Regimen Askar Melayu selama 3 tahun dari 1950 hingga 1953. Nama sebenar Sarjan adalah Hasan bin Haji Osman dan dilahirkan pada tarikh 15 Februari 1927 di Kampung Pantai, berdekatan dengan Seremban. Beliau hanya berkelulusan darjah 5 sekolah Melayu untuk pendidikan beliau dan memulakan kejayaannya dalam perkhidmatan tentera sejak 21 Disember 1946. Beliau bermula sebagai rekrut askar Melayu dan menjalani latihan di Fort Dixon selepas berlaku satu peristiwa dan pembunuhan kejam oleh pengganas komunis terhadap isteri dan beberapa ahli keluarganya.
Beliau menamatkan latihan rekrut pada tarikh 10 Jun 1947. Saja Hasan terus menyertai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu. Lantas selepas itu beliau dilantik menjadi Lance Corporal pada tarikh 28 April 1948 sebelum bertukar ke Batalion keempat Regimen iaitu pada tarikh 1 Disember 1949 dan dinaikkan pangkat Corporal pada 24 Oktober 1950. Kesungguhannya yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan membolehkan pejuang itu dinaikkan pangkat sarjan mulai tarikh 1 September 1992 dan terus mencurahkan bakti kepada Batalion keempat yang berpangkalan di Mentakap Pahang. Kapal ini ditugaskan untuk mengawal dan beroperasi di kawasan Triang, Pahang bermula pada tarikh 16 November 1953. Mengikut maklumat yang dipamerkan di Muzium Negeri Sembilan dan Muzium Tentera Darat, Saja Hasan pernah menjadi ketua seksyen dan pelantun dalam Batalion 4 Regimen Askar Melayu selama 3 tahun dan secara peribadi dikatakan berjaya membunuh 11 orang pengganas komunis. Bagaimanapun, ada juga maklumat yang mengatakan beliau berjaya membunuh 54 anggota bintang 3 sepanjang perkhidmatannya dan atas kecemerlangan itu, Sarjan Hasan disokong pegawai pemerintah batalion, Lieutenant Col E.A. Halford dianugerahkan Military Medal atau MM pada 30 Disember 1953. Beliau menerima pengiktirafan itu apabila Ratu melalui London Gazette menganugerahkan MM kepada Sarjan Hasan pada 12 Mac 1954 yang disampaikan Pesuruh Jaya Tinggi British di Tanah Melayu Sir Donald McGillivray di King's House, Kuala Lumpur. Selain Military Medal, Sarjan Hasan juga dianugerahkan General Services Medal dan Mention in Dispatches oleh Kerajaan British pada 1950 dan 1952 kerana keberaniannya ketika berhadapan dengan pengganas komunis sewaktu menjalankan operasi. Di atas kejayaan dan kecemerlangan itu, beliau terpilih mengikuti latihan Cadet Federation Training Wing di Port Dickson mulai 10 Jun 1957 dan ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu pada 7 Ogos tahun berkenaan. Allahyarham juga dikatakan terbabit dalam tindakan menggagalkan usaha 400 sehingga 500 anggota komunis di Waterfall Estate Rawan Selangor yang cuba mensabotase kemerdekaan negara 10 hari sebelum 31 Ogos 1957. Beliau kemudian ditugaskan di Brigade Kedua Infanteri pada 4 Disember 1999 dan menamatkan perkhidmatan sebagai penolong ketua company di Company 5 Melayu pada 5 Ogos 1962 selepas berkhidmat selama 16 tahun dengan menyandang pangkat terakhir sebagai kapten. Filem Saja Hasan bukan sahaja menceritakan kisah seorang pendekar yang disanjung oleh seluruh tanah Melayu, malah merupakan nilai murni yang begitu banyak. Nilai yang terbesar seharusnya adalah semangat patriotisme dalam diri. Saja Hasan sanggup melarikan diri serta meninggalkan rumah jagaannya untuk menghadiri pusat latihan askar di Port Dickson demi memperjuangkan tanah Melayu yang berada di bawah serangan Jepun ketika itu. Cinta dan semangatnya terhadap tanah Melayu begitu dalam, beliau melaksanakan latihannya dengan penuh dedikasi sehingga dinaikkan ke pangkat sarjan. Hasan juga bertarung dengan Buang demi mempertahankan kampungnya dan tanah Melayu kerana Buang merupakan musuh dalam selimut yang bekerja di bawah lingkungan Jepun yang turut berserta mendera orang kampungnya sendiri. Selain itu, nilai keberanian. Walaupun Hasan acap kali dicaci dan dipandang rendah oleh masyarakat kampungnya, beliau tidak berputus asa dan membuktikan kewiraannya di medan. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh diambil dari filem ini. Antaranya ialah kita hendaklah saling menyayangi antara satu sama lain. Sebagai contoh, Hasan menjadi anak yatim piatu setelah ayahnya meninggal dunia ketika dia berusia 9 tahun. Ibunya pula meninggal dunia sewaktu dia masih kecil. Majikan arwah ayahnya, Pak Lebay, yang kasihan akan nasib Hasan, telah menjadikan Hasan sebagai anak angkatnya dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Seterusnya, kita haruslah sabar menghadapi dugaan. Sebagai contoh,
Aziz buang dan rakan-rakan yang lain sentiasa membuli dan mengganggu Hasan, namun dia tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran. Selain itu, kita hendaklah mempunyai rasa cinta akan tanah air. Sebagai contoh, Hasan menyertai regimen askar Melayu kerana ingin membela nasib bangsa Melayu dan tanah air daripada terus dijajah oleh bangsa asing. Selain itu, kita sewajarnya gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Sebagai contoh, Hasan telah diterima menjadi askar dan ketika menjalankan latihan, Hasan telah melaksanakannya dengan penuh dedikasi sehingga dia dinaikkan pangkat dari Lance Corporal ke Corporal kemudian ke Sarjan. Akhir sekali, kita mestilah insaf akan kesilapan diri sendiri. Contohnya, Aziz telah insaf atas segala perbuatan jahatnya terhadap Hasan dan dia memohon kemaafan dari Hasan, dan Hasan sebagai seorang yang baik hati tentu sekali memaafkannya. Secara keseluruhannya, filem Sarjan Hasan ini telah banyak mengajar kita untuk tidak mudah berputus asa walaupun ditimpa kesusahan. Melalui filem ini kita juga dapat menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam diri sendiri. Sebagai contoh, Hasan yang cinta akan tanah airnya telah menyertai regimen askar Melayu untuk membela nasib bangsa Melayu dan tanah air daripada terus dijajah oleh bangsa asing. Biarpun dia sering dihina dan disindir oleh Aziz dan